Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, nama sekali dan selama-lamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat sama-sama sekali lagi pada kali ini, pada pagi yang mulia ini, kita dapat melakukan live ataupun siaran langsung di aplikasi TikTok, yang mana pagi ini kita akan sambung kembali muzakarah bacaan kitab Risalah Al-Misbahul Munir. Kitab ni sangat terkenal di kalangan para pelajar pondok di seluruh Malaysia, sehinggalah ke Fatoni selatan Thailand, Fatoni, yang mana kitab ini membahaskan tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, yang mana hukum mempelajarinya adalah wajib pada syarak. Maknanya setiap mukallaf, iaitu Islam, baligh sampai seruan dan juga sihat panca indera, wajib ke atasnya belajar ilmu akidah. Maknanya barang siapa yang tak belajar, dijanjikan dengan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Baik, tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan sambungan kitab ni pada muka surat 21 muka surat 21, iaitu di bawah sekali ni. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Huraian sifat yang ketujuh. Huraian sifat yang ketujuh daripada 20 sifat yang wajib ke atas tiap-tiap mukallaf mempelajari hingga mengetahui serta mengaku ataupun i'tiqad di dalam hatinya. Baik, jadi sifat yang ketujuh di sini hanya pada sebutan, pada bilangan, bukan pada nafsul amri ataupun pada diri hakikat sebenar sifat itu, kerana sifat Allah ni semua ada sama-sama qadim. Sifat Allah ni dia tak ada terdahulu, tidak ada terkemudian. Kalau ikut yang sebenarnya tak boleh katalah yang ketujuh, tetapi di sini ditulis, disebut dengan yang ketujuh, untuk memudahkan orang awam seperti kita ini mempelajari sifat-sifat Allah. Tapi yang sebenarnya sifat Allah ni dia tidak ada terdahulu, tidak ada terkemudian. Sebab sifat Allah ni dia sama-sama qadim. Sama-sama qadim maknanya tak boleh nak sebut dah yang ketujuh. Jadi sebut yang ketujuh di sini hanya pada sebutan, pada bilangan sahaja. Bukanlah pada nafsil amri ataupun pada diri yang sebenar sifat tu. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, huraian sifat yang ketujuh daripada 20 sifat kamalat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sebenarnya sifat kamalat Allah ni bukan 20 saja. Sangat banyak, tak terhingga. Tapi yang 20 tu hanyalah yang wajib, yang wajib ke atas tiap-tiap mukallaf mempelajarinya hingga mengetahui serta i'tiqad, mengaku di dalam hatinya. Apa dia sifat yang ketujuh tu? Qudrah, qudratun ataupun dipanggil qudrah. Qudrah tu adalah sifat yang ketujuh daripada 20 sifat
mengikut jalanan jalanan ulama tauhid, ya, Imam Abu Mansur Maturidi. Kalau mengikut jalanan Imam Abu Hasan Asy'ari, 13 sifat. Sebab dia tak dia tak sebut dengan sifat maknawiyah yang 7 tu, sebab tu jadi 13. Tapi kalau mengikut jalanan Abu Mansur Maturidi, dia kira sekali dengan sifat maknawiyah tu, kaunuhu yang 7 tu lah. Sebab itulah jadi 20. Jadi ini sifat yang 7, kudrah. Erti kudrah perkuasa lah. Perkuasa ni terjemahan daripada ulama tauhid yang amat hebat, yang amat terkenal lah. Suatu ketika dulu di Mekah, yang kita panggil dengan Pak Daen Mekah, Syekh Wan Ismail, kalau tak salah dia, yang terkenal dengan panggilan Pak Daen Mekah. Dulu Pak Daen Mekah ni hebat lah, sangat terkenal lah dulu. Pada satu ketika dulu, dia melahirkan ratusan murid, para pelajar, yang mana almarhum ni mengajar di Masjidil Haram seusia 30 tahun dah mengajar dah. Maknanya mengajar tu masih muda tu dah mengajar dah. Sejak daripada muda lagi mengajar. 30 tahun tu dah mengajar dah di Masjidil Haram. Itulah pada Mekah. Seorang yang alim dalam pelbagai bidang ilmu lah. Khususnya ilmu tauhid, ilmu aqidah, ahli sunnah wal jamaah. Jadi perkuasa ni terjemahan daripada pada lah, pada Mekah. Sebab kebanyakan kitab lain yang kita tengok diterjemahkan dengan kuasa. Qudrah artinya kuasa. Jadi macam kurang tepat sikit. Yang tepatnya perkuasa tu sifat. Sebab kuasa tu takluk dia. Takluk bagi sifat. Contoh macam kita nak pergi kedai lah. Kita pergi kedai, kita nak beli penyapu. Takkan kita kata, okey, saya nak menyapu satu. Nak menyapu, salah tu. Dia kena minta penyapu, alat. Sebab apa? Sebab menyapu tu tugas sebagai penyapu. Dengan adanya penyapu tu, kita boleh menyapu. Tu. Jadi di sini samalah. Qudrah artinya perkuasa. Kalau kita terjemah dengan kuasa, dengan sifat kuasa itulah Allah Ta'ala kuasa. Jadi macam tak ada beza pun antara sifat dengan takluk. Tu. Jadi kudrah ni artinya diterjemahkan dengan perkuasa. Tambah per kat itu, perkuasa. Barulah kita boleh beza di antara sifat dengan takluk dia, tugas dia. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, wajib pada syarak pula. Bila sebut wajib pada syarak, tak dapat tidaklah. Maksud dia, kalau kita buat dijanji dengan pahala, kalau kita tak buat dijanji dengan siksa oleh Allah di akhirat nanti. Itu wajib syarak. Sebab syarak ni Allah. Syarak ni Allah. Allah dipanggil syarak hakiki. Manakala syarak majazi iaitu Rasul. Tu. Baik, wajib pada syarak pula. Atas ni kalau orang mengaji ilmu bahasa Arab dipanggil ala lil mudarrah. Terjemahan daripada Arab dia ala lil mudarrah. Mudarat. Maksudnya mudarat. Kalau kita tak buat dia jadi mudarat. Maksudnya ala ni dengan makna lil mudarrah. Terjemahan dia atas lah, atas. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf ni sama ada lelaki ataupun perempuan. Nak jadi mukallaf ni dia ada 4. Yang pertama dia Islam, yang kedua dia baligh, yang ketiga sampai seruan, dan seruan Islam lah. Yang keempat sihat panca indera. Boleh mendengar, boleh melihat. Itu paling kurang lah. Mengetahui, wajib tu mengetahui. Mengetahui yakni oleh bahawa belajar sehingga mengetahui. Sebab diri mengetahui tu dia mai kat mana? Dia mai kat belajar. Kalau tak belajar, macam mana nak ketahui? Jadi wajib tu belajar. Sebab di akhirat nanti Tuhan akan tanya, belajar ke tak belajar? Tuhan tak tanya reti ke tak reti, ketahui ke tak ketahui. Tuhan dia tanya belajar ataupun tidak. Sebab hukum syarak itu dia bertakluk, bersangkut ke atas perbuatan mukallaf.
Wajib tu belajar, bukan wajib mengetahui. Jadi hukum syarak tu, wajib yang kita wajib tu atas perbuatan belajar tu, bukan atas mengetahui. Mengetahui tu rezeki daripada Allah. Kalau Allah Ta'ala kehendak, kita ketahui. Kalau Allah Ta'ala tak kehendak, maka kita tak ketahuilah, walaupun kita dah belajar sekalipun. Itu atas rezeki daripada Allah Ta'ala. Baik, yang kata wajib syarak tu mengetahui, ini oleh bahawa belajar sehingga mengetahui. Sekadar mengetahui saja ke? Tak. Serta mengaku. Mengaku tu dipanggil i'tiqad. Serta mengaku, ini i'tiqad. Di dalam hatinya, hati tiap-tiap mukallaf mengaku apa? Mengetahui apa? Mengaku apa? Akan tentu sungguh ada di Tuhan tu berkuasa. Kena mengetahui, kena mengaku di dalam hati, kata Allah tu ada pada zat Allah Ta'ala tu satu sifat yang dinamakan berkuasa. Ada sungguh di zat Allah Ta'ala tu, sifat kudrah, sifat berkuasa. Tidak lemah sekali-kali. Bila sebut Tuhan tu ada berkuasa, maka lazim dia tidak lemah sekali-kali. Lazim daripada kata Allah Ta'ala tu ada sifat berkuasa, maka dia tak lemah lah sekali-kali. Dua ni nak kena pegang ni. Nak kena tambah dalam hati, nak kena i'tiqad dalam hati. Apa dia? Yang pertama, Allah tu ada sifat berkuasa. Yang kedua, kita kena tambah dalam hati, tidak lemah sekali-kali Allah tu. Tu sebab lemah tu mustahil. Yang nak kena pegangnya tidak lemah sekali-kali, itulah dipanggil istihalah. Tidak lemah tu dipanggil istihalah. Kalau lemah tu dipanggil mustahil. Kalau mustahil tak boleh i'tiqad. Cuma kena belajar lah, sebagai kita nak menghukum kata perkara mustahil itu tidak ada pada zat Allah Ta'ala. Dia perkara mustahil ni belajar sebab apa? Sebab kita nak hukum kata benda tu tidak ada pada zat Allah. Contohnya macam kita nak makan buah pisang. Kita nak makan buah pisang, kita ambil terus isi dia ke sekali dengan kulit? Kita mestilah kita ambil daripada tandan pisang tu sekali dengan kulit. Kemudian kita nak makan pisang, kita koyak dah kulit dah, kita kupas dah kulit dah, kemudian kita makan isi. Kulit tu kita buang. Macam tu lah. Kita belajar sifat mustahil ni bukan sebab kita nak i'tiqad. Kita belajar sebab kita nak hukum kata mustahil tersebut tidak ada pada zat Allah. Tu. Jadi wajib jugalah. Bukan kita belajar tu sebab nak i'tiqad. Yang tu kena faham lah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa annahu ala kulli syai'in qadir. Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Dalam surah Al-Hajj ayat 6 lah. Allah Ta'ala firman, Allah Ta'ala kata apa? Artinya, dan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala di atas tiap-tiap sesuatu yang kuasa ia. Jadi Allah Ta'ala ni kuasalah di atas sesuatu. Sesuatu tu apa dia? Sebab di sini kalau syai'in tu, kalau dalam ilmu nahwu dipanggil isim nakirah. Nakirah ni makna dia umum. Sesuatu tu siapa dia? Yakni sesuatu daripada makhluqat, yakni benda yang harus. Sesuatu tu adalah daripada makhluk. Adapun benda yang wajib dan benda yang mustahil itu bukan habuan bagi kudrah, bukan kerja kudrah. Apa dia benda yang wajib? Zat Allah. Apa dia benda yang wajib? Sifat-sifat ma'ani Allah. Jadi bukan kerja Tuhan itu. Lagi satu perkara mustahil. Perkara mustahil juga bukan di bawah bidang kudrah Allah Ta'ala. Contohnya apa? Ada anak bagi Allah Ta'ala tu. Ada anak Allah bagi Allah Ta'ala tu bukan bidang Allah Ta'ala. Bukan habuan kudrah, sifat kudrah Allah Ta'ala. Kita tak boleh kata Allah Ta'ala boleh tak buat anak bagi dia. Kita tak boleh kata lagu tu. Sebab anak bagi Allah Ta'ala itu perkara mustahil. Sebab ta'aluk sifat kudrah Allah, dia tak bertakluk kepada perkara mustahil. Kita tak boleh kata Allah Ta'ala tak kuasa. Tak boleh. Sebab ada anak bagi Allah Ta'ala itu mustahil, perkara mustahil. Jadi kudrah Allah ni dia tak bertakluk kepada perkara mustahil. Dia kudrah Allah ni bertakluk kepada perkara yang harus sahaja. Syai'un, sesuatu yang harus sahaja. Contohnya seperti makhluk ni.
Maka kudrah Allah bertakluk kepada perkara yang harus. Dia boleh menjadikan makhluk, dia boleh mematikan makhluk. Tapi perkara tu mustahil. Contohnya ada anak bagi Allah Ta'ala tu. Jadi ada anak bagi Allah Ta'ala tu perkara mustahil. Jadi kita tak boleh lah kata lagu tu. Kita tak boleh kata Allah Ta'ala tu tak berkuasa menjadikan anak baginya. Sebab anak bagi Allah Ta'ala tu perkara mustahil. Sedangkan kudrah Allah tidak bertakluk kepada perkara mustahil. Contoh kita kata gajah. Gajah dia kuat tak? Kuat. Gajah dia kuat kan? Dia kuat, dia tolak pokok terbalik. Dia tolak kereta apa boleh terbalik. Kalau main gajah ni kuat lah. Tapi dia boleh nak naik pokok. Gajah dia boleh naik pokok tak? Tak boleh. Lepas tu kita nak kata dia tak kuat lah. Salah tu. Sebab naik pokok tu bukan bidang gajah. Naik pokok tu bukan bidang gajah. Yang tu bidang monyet, kera. Jadi kita tak boleh lah kata gajah tu tak kuat sebab dia tak boleh naik pokok. Tu faham? Sebab naik pokok tu adalah bukan bidang gajah. Yang tu bidang monyet, bidang kera. Kera boleh lah naik pokok. Gajah, waktu kita nak kata gajah tak kuat lah, lemah lah, tak boleh lah. Sebab bukan bidang dah. Begitu juga kudrah. Kudrah ni dia hanya bertakluk kepada benda yang harus sahaja. Seperti makhluk ini, benda mustahil dia tak bertakluk. Jadi anak bagi Allah Ta'ala tu kudrah tak buat lah, sebab bukan kerja dah. Tu contoh dah. Baik, ke surat seterusnya 22. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Dan kudrah itu dan bermula kudrah. Yang kata kudrah tu benda apa? Ertinya. Erti ni kalih bahasa, terjemahan kalih bahasa. Kalau maksud lain, kalau makna lain. Kalau kita nak terjemahkan bahasa Arab ke bahasa kita, kena kata ertinya. Kalau maksud tu kita kena faham tujuan dia tu. Tujuan kudrah tu benda apa? Apa maksud tu hak benda hak tersirat tu lah, tu maksud. Makna dengan maksud ni sama. Kalau erti ni terjemahan kalih bahasa. Tu. Dan qudrah, dan bermula qudrah, ertinya ataupun terjemahannya perkuasa. Jadi qudrah ni erti dia perkuasa lah. Perkuasa, jangan terjemah dengan kuasa. Kurang tepat. Sebab kita nak beza di antara sifat dengan takluk. Dan qudrah artinya perkuasa itu, apa dia qudrah tu? Satu sifat yang ada. Bila sebut qudrah, dia adalah satu sifat yang ada. Ada di sini dengan maksud diri sifat itu bangsa wujudi. Diri sifat qudrah tu ada sungguh. Yakni kalau Tuhan perzohirkan, nescaya kita boleh nampak dengan mata kepala kita. Sebab diri qudrah tu, diri sifat qudrah tu sifat yang ada, sifat yang wujudi, sifat yang ada sungguh. Ia satu sifat tu di zat Allah Ta'ala. Maknanya qudrah tu ada sungguh lah. Kiranya Allah Ta'ala buka hijab, kita boleh nampak dengan mata kepala kita. Qudrah itu. Faham? Tu. Jadi qudrah tu adalah satu sifat yang ada. Diri sifat tu ada sungguh di zat Allah Ta'ala. Dia melekat, dia duduk ada di zat Allah Ta'ala. Sebab dia sifat, dia tak boleh duduk seorang-seorang. Ta'rif sifat ma qama bi ghairi, barang yang menumpang, yang berdiri dengan yang lain. Maknanya sifat tu dia menumpang pada zat Allah Ta'ala. Sifat qudrah tu ada sungguh dan dia ada pada zat Allah Ta'ala. Tu. Pada sedia kala lagi. Sedia kala lagi lah. Sifat qudrah tu ada di zat Allah Ta'ala. Sedia kala ni maknanya pada masa azali lagi, iaitu masa belum daripada buat apa-apa makhluk lagi. Itu dipanggil pada sedia kala ataupun pada azali. Maknanya sebelum ada apa-apa makhluk lagi, sifat qudrah tu ada siap dah di zat Allah Ta'ala. Sifat tu pula ada sungguh, sifat yang bahasa wujudi ada sungguh. Kiranya Allah Ta'ala buka hijab, kita boleh nampak dengan mata kepala kita. Itu maksud dah. Dengan dialah qala musannif, dengan dialah, yakni dengan sifat qudrah itulah Allah Ta'ala kuasa. Tu. Bila Allah tu ada sifat perkuasa,
maka Allah pun berkuasa. Tu maksudnya. Bila Allah Ta'ala ada sifat berkuasa, iaitu qudrah, maka Allah pun berkuasa. Kuasa apa? Mengada dan meniadakan apa-apa mungkin. Mengada maksudnya menjadikan, mengeluarkan daripada tiada kepada ada, tu dipanggil mengada. Ataupun menjadikan, menciptakan makhluk ni lah daripada tiada kepada ada. Dan meniadakan, yakni mematikan, menghilangkan daripada ada kepada tiada. Meniadakan apa-apa mungkin. Mungkin ni makhluk ni lah. Istilah ilmu tauhid dipanggil mungkin. Maknanya makhluk lah. Mungkin ni benda yang harus ada, harus tak ada. Itu mungkin. Baik. Dan bagi kudrah itu, dan bagi sifat kudrah itu beberapa ta'aluk. Sifat kudrah tu dia ada beberapa ta'aluk, beberapa kerja ataupun tugas. Yakni beberapa tugas. Ta'aluk tu maknanya tugas, beberapa tugas. Dan makna ta'aluk itu, dan bermula makna ta'aluk itu, yang kata ta'aluk tu benda apa? Ta'aluk sifat tu benda apa? Menuntut sifat. Menuntut sifat akan satu pekerjaan yang lain daripada menuntut di zat. Maknanya yang kata ta'aluk itu adalah menuntut sifat akan satu pekerjaan yang lain daripada menuntut di zat. Yang pertama, sifat tu dia menuntut untuk duduk di zat. Tu dipanggil yang pertama. Sifat tu dia tuntut nak duduk pada zat. Yang kedua, sifat tu tuntut pula. Kali yang kedua, dia nak buat kerja pula sifat tu. Tu dipanggil menuntut sifat akan satu pekerjaan yang lain daripada menuntut di zat. Maknanya dua kali menuntut. Sifat tu yang pertama dia menuntut nak duduk daripada zat. Sebab sifat ni dia tak boleh duduk asing. Dia kena tumpang zat. Tu yang pertama. Yang kedua, sifat tu pula dia tuntut kali kedua untuk buat kerja. Kalau perkuasa dia nak buat kerja, perkuasa dia itulah. Dengan sifat perkuasa tu Allah Ta'ala berkuasa nak menjadikan makhluk, nak meniadakan makhluk dan sebagainya. Itu maksudnya. Ta'aluk yang pertama, yakni daripada beberapa ta'aluk. Sifat qudrah tu suluhi qadim. Nama dia suluhi qadim. Apa dia suluhi qadim? Yakni patut padan, sedia kala lagi. Patut padan sedia kala lagi. Itu dipanggil ta'aluk qudrah. Yang pertama dipanggil suluhi qadim. Suluhiyun qadimun, iaitulah patut padan pada sedia kala lagi. Patut dan padan dah. Erti suluhiyun qadimun. Suluhi qadim tu apa dia? Artinya patut padan bagi mengadakan mungkin. Patut padan lah bagi mengadakan mungkin, dan meniadakan dia mungkin pada sedia kala lagi. Maknanya pada sedia kala tu, pada belum ada apa-apa makhluk lagi tu, patut dan padan lah Allah Ta'ala nak meniadakan mungkin, nak mengadakan mungkin. Tu padahal mungkin tu tak ada lagi, makhluk tu tak ada lagi, tapi patut dan padan dah. Tu maksud dah. Tu dipanggil suluhi qadim. Tu ta'aluk qudrah yang pertama. Contoh macam kita pergi kedai beli periuk lah. Beli periuk, kita nak tanak nasi. Periuk kecil nak tanak nasi. Masa duduk di kedai tu, kita tak tanak lagi pun nasi, tapi patut dan padan lah kalau nak tanak tu. Patut dan padan lah kalau nak tanak nasi tu. Padahal kita duduk di kedai lagi, baru pergi beli periuk tu. Balik rumah baru nak tanak, tapi tak tanak lagi lah. Duduk di kedai tu pun patut dan padan dah ni kalau nak tanak ni. Lebih kurang macam ni lah. Suluhi qadim maknanya patut dan padan dah pada sedia kala lagi tu, pada azali lagi tu. Belum ada apa-apa makhluk lagi, patut dan padan dah Allah Ta'ala nak buat makhluk, nak meniadakan makhluk, padahal makhluk tak ada lagi. Tu dimaksudkan dengan suluhi qadim, ta'aluk qudrah yang pertama. Kemudian ta'aluk yang kedua, ta'aluk qudrah yang kedua pula tanjizi hadis. Nama dia tanjizi hadis. Apa dia tanjizi hadis? Meluluskan pekerjaan. Meluluskan pekerjaan, yakni mengadakan mungkin atau beri adakan mungkin ini. Yang kedua ta'aluk qudrah dipanggil tanjizi hadis, iaitu buat kerja selalu. Lulus dah pekerjaan. Yang tadi baru padan patut.
Takluk qadim yang pertama tadi, suluhi qadim tu baru padan patuk. Kalau nak buat makhluk boleh dah. Padahal masa tu duk azali lagi. Azali tu tak ada lagi makhluk, tapi kalau nak buat tu boleh dah. Tu maksud dia. Yang kedua ni tanjizi hadis. Takluk qudrah yang kedua ni tanjizi hadis. Maksud dia lulus lulus pekerjaan tu, lulus baharu, maksudnya lulus dah pekerjaan tu. Boleh buat selalu. Buat selalu. Iaitu mengadakan makhluk mungkin ataupun beri adakan mungkin ini. Boleh buat selalu. Itu dipanggil lulus baharu. Buat selalu makhluk ni. Inilah takluk qudrah atas jalan ijmal. Jadi dua ni, yang pertama tadi sulhi qadim, yang kedua tanjizi hadis dipanggil takluk qudrah atas jalan ijmal, jalan borong. Jalan borong. Qala musannif, adapun atas jalan tafsil, tafsir ni atas jalan hurai satu persatu, maka bagi qudrah itu 8 takluk. Kalau yang tadi ni sulhi qadim dengan tanjizi hadis tu takluk qudrah atas jalan ijmal, atas jalan borong. Kalau atas jalan hurai satu persatu, dia terbit 8 pula dah. 8 takluk qudrah tersebut. Iaitu yang kita qudrah 8 takluk tu, iaitu 2 takluk yang telah tersebut. 2 takluk tu yang telah tersebut tadi, iaitulah sulhi qadim dan tanjizi hadis. Ketiga pula takluk qabdah. Takluk qabdah nama dia, yakni di dalam genggaman qudrah. Di dalam genggaman qudrah, iaitulah macam mana yang dikatakan takluk qabdah ni. Yang ketiga ni daripada 8 tu, 2 tu kita sebut dah, iaitulah sulhi qadim dan tanjizi hadis. Sulhi qadim ni patut dan padan, mengadakan makhluk ataupun meniadakan makhluk. Kalau tanjizi hadis ni lulus baharu, maknanya buat selalu makhluk tu. Kemudian yang ketiga pula daripada 8 tu dinamakan takluk qabdah. Takluk qabdah. Apa dia takluk qabdah? Yakni di dalam genggaman qudrah. Di dalam genggaman qudrah Allah lah. Iaitu mungkin sebelum daripada Tuhan menjadi itu, sebelum daripada Tuhan menjadikan mungkin itulah, yakni takluk sulhi qadim dan tanjizi hadis tu. Sebelum daripada Tuhan menjadikan menjadikan mungkin itu di dalam genggaman qudrah. Maksudnya sebelum Tuhan nak buat makhluk itu, duduk dalam genggaman Allah Ta'ala. Jika Tuhan menghendaki akan dia akan mungkin, jika Allah Ta'ala kehendak bagi jadi ada mungkin tu, nescaya menjadi akan dia akan mungkin. Kalau Allah Ta'ala kehendak nak buat mungkin, maka Allah Ta'ala buatlah. Itu dipanggil takluk di dalam genggaman Tuhan. Di dalam genggaman qudrah Tuhan dipanggil takluk qabdah. Dan jika tidak menghendaki menjadikan dia, kalau Tuhan tu tak kehendak menjadikan mungkin tu, maka mungkin itu di dalam hal tiada semata-mata. Kalau Allah Ta'ala tak kehendak, maka dia tak jadilah semata-mata. Tak jadilah. Jadi hak kita duk jadi ni sebab kehendak Allah. Kalau Allah Ta'ala tak kehendak, tak jadi. Itu maksudnya. Itu dipanggil takluk qabdah. Takluk di dalam genggaman qudrah Allah Ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat pula takluk qabdah pula. Yang keempat takluk qabdah pula. Qabdah lagi. Dengan makna makhluk yang telah ada ini, selepas tanjizi hadis lah, selepas lulus baharu tu, maknanya makhluk ini ada. Kemudian dia kata dengan makna makhluk ini telah ada di dalam genggaman qudrah pula. Maknanya makhluk yang telah ada ni pun juga dipanggil takluk qabdah di dalam genggaman qudrah Allah juga. Jika Allah Ta'ala menghendaki mengekalkan di atas hal ada ini, kalau Allah Ta'ala nak kekalkan di atas keadaan ada ini, maka makhluk ini kekallah dengan ada begini. Makhluk ni ada lah, duk kekal ada lah. Kalau Allah Ta'ala izinkan, kehendak Allah, makhluk ini duk ada hal keadaan ada, maka Allah Ta'ala kekalkan. Dan jika menghendakilah Allah akan meniada, yakni meniada mungkin itu dengan makna mematilah, memati mungkin tu, iaitulah berlaku kiamat dan berlaku kematian pula, nescaya meniada akan dia dan mungkin. Kalau Allah Ta'ala nak bagi dia mati mungkin tu, maka matilah.
dengan berlaku kiamat, dengan berlaku kematian, semua tu di dalam takluk qabdah Allah, takluk genggaman Allah. Baik, tu yang keempat. Yang kelimanya, daripada 8 takluk secara tafsir tadi tu, yang kelimanya takluk tanjizi hadis. Takluk tanjizi hadis, iaitulah lulus baharu tu, buat selalu tu, dengan maknanya meniada pula. Macam mana meniada pula tu? Yakni memati akan dia, akan mungkin tu. Allah Ta'ala bagi mati pula mungkin tu, bagi tiada pula mungkin tu. Tadi tu ada kan, kemudian Allah Ta'ala bagi mati pula. Tu takluk yang dipanggil takluk tanjizi hadis, takluk yang kelima. Kemudian yang keenamnya, takluk keenamnya daripada takluk qudrah tu secara tafsir tu, takluk qabdah, dinamakan takluk qabdah. Yakni takluk qabdah tu macam mana? Selepas mati mungkin ini, di dalam genggaman pula. Maknanya lepas mati tu, di dalam genggaman qudrah pula. Jika menghendaki mengada pula, yakni dengan menghidupkan kembalilah selepas daripada mati tu, nescaya mengada akan dia akan mungkin. Nescaya Allah Ta'ala pun mengada baliklah, bangkit semula daripada kubur. Kalau Allah Ta'ala menghendaki nak bagi hidup semula makhluk itu selepas daripada mati, maka Allah Ta'ala mengadakan dia, Allah Ta'ala bagi bangkit pula daripada kubur. Dan jika menghendaki mengekalkan mungkin di dalam hal tiada selepas mati itu, maka dikekalkan dia di dalam keadaan hal tiada itu. Kalau Allah Ta'ala nak kekalkan dalam keadaan tiada selepas mati itu, maka Allah Ta'ala kekalkan, maknanya tak bangkit lah. Lepas daripada mati itu tak bangkit lah. Baik, tu yang keenam. Kemudian ketujuh daripada 8 takluk tu, takluk qudrah tu, takluk tanjizi hadis, nama dia, yakni lulus baharu. Tanjizi hadis ni maknanya lulus baharu, yakni mengada pula. Allah Ta'ala kehendak mengada pula, yakni bangkit semula pada hari kiamat. Mengada pula ni dengan maksud bangkit semula daripada kubur. Dah Allah Ta'ala kehendak bangkit semula lah, yakni bangkit daripada hari kiamat tu, bangkit pada hari kiamat tu, dengan maknanya menghidup kembali, menghidup kembali kemudian daripada mati tu. Allah Ta'ala bagi hidup kembali lah, sebab Allah Ta'ala kehendak. Yang tu dipanggil takluk tanjizi hadis, lulus baharu, buat selalu hidup, bagi hidup balik selepas daripada mati tu. Ke-8nya daripada 8 takluk qudrah tu, yang secara atas jalan tafsir tu, takluk qabdah pula, takluk genggaman pula, genggaman qudrah Allah, dengan maknanya mungkin, yakni makhluk lah. Mungkin ni maknanya makhluk, istilah ilmu tauhid dipanggil mungkin, dengan maknanya mungkin selepas hidup kembali itu. Mungkin selepas hidup kembali itu maknanya selepas bangun daripada kubur tu lah, selepas dibangunkan pada hari kiamat tu lah, di dalam genggaman Tuhan, dalam genggaman Tuhan, dalam genggaman kudrah Tuhan. Jika menghendaki ia Allah akan meniada pula, yakni memati kali yang kedua pula, selepas daripada bangkit daripada kubur tu, Allah Ta'ala nak bagi mati pula sekali lagi. Tu maksud dia. Maka meniada ia Allah akan dia, maka Allah Ta'ala boleh bagi mati pula. Tadi dah bangun dah daripada kubur, lepas tu kalau Allah Ta'ala nak bagi mati sekali lagi pula, boleh tak? Maka meniada ia Allah akan dia, maka Allah Ta'ala mematilah. Mungkin tu. Tu maksud dia. Maknanya Allah Ta'ala bagi mati kali kedua lah. Tu maksud dia. Dah Allah Ta'ala kehendak macam tu, boleh buat macam tu. Semua tu di dalam genggaman takluk qudrah Allah. Jika menghendaki ia Allah mengekalkan di dalam hal ada selepas hidup, maknanya selepas hidup kembali tu, maknanya lepas daripada bangun daripada kubur tu, Allah Ta'ala nak kekalkan hidup, tak mati dah. Tu maksud dia. Maka dikekalkan dia mungkin di atas halnya, iaitu hidup
hidup terus. Selepas daripada bangun daripada kubur tu hidup terus. Tak mati-mati dah. Tu maksud dah. Inilah 8 takluk. 8 takluk bagi qudrah. 8 takluk bagi sifat qudrah atas jalan tafsil, atas jalan hurai satu persatu. Tu maksud dah. Dan mengetahui segala takluk yang tersebut itu, dan mengetahui ini bermula mengetahui segala takluk yang tersebut itu. Takluk yang 8 tadi itulah. Takluk qabdah, takluk tanjizi hadis, takluk qabdah, takluk tanjizi hadis. Yang 8 tadi itulah. Tidak wajib, hukum dia tak wajib. Tak wajib. Sebab dia tafsil. Tetapi mengetahui akan takluk itu sangat bagus. Kalau kita tahu lah 8 takluk itu sangat bagus, tapi hukum dia tak wajib lah sampai teratur. Yang wajib dia 2 sahaja. Takluk qudrah ni yang wajib tahu 2 sahaja. Suluhi qadim dan tanjizi hadis yang atas tadi ni. Yang 8 tu tak wajib, tapi kalau tahu sangat bagus. Kalau tahu sangat bagus. Tu. Okey, sikit lagi. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, bermula dalil atas ada, bermula dalil iaitu percaman. Dalil-dalil ni percaman ataupun bukti atas ada di Allah Ta'ala qudrah. Mana ada dalil kata Allah tu ada qudrah dan tidak lemah. Bila sebut Allah tu ada qudrah, maka dia tak lemah lah. Tak lemah ni dipanggil istihalah, istihalatul mustahil. Yang ni nak kena i'tikad dalam hati ni. Yang pertama i'tikad kata Allah tu ada qudrah. Yang kedua i'tikad kata Allah tu tidak lemah. Tu kena i'tikad. Jangan i'tikad lemah tu pula. Sebab lemah, diri lemah tu mustahil. Jangan i'tikad mustahil. Salah. Yang kena i'tikadnya Allah tu ada sifat qudrah dan Allah tu tidak lemah. Dua tu kena i'tikad. Lemah tu jangan i'tikad sebab lemah tu perkara mustahil, yang perkara yang bohong, yang tidak ada di Allah. Baik. Ialah kita fikir. Yang ni dipanggil dalil aqli, dalil yang bangsa kena fikir dengan akal. Dalam ilmu tauhid ni dia ada 2 dalil. Yang pertama dalil naqli, iaitu dalil ayat Quran ataupun hadis. Yang kedua dalil aqli, iaitu dalil yang bangsa akal, dalil yang kena fikir dengan akal. Tu. Dalil dia mana? Ialah kita fikir dengan akal lah. Fikir tu dengan akal. Fikir yang bersepakai dengan akal, yang bersepakai dengan memikir. Jikalau tidak ada di Allah Ta'ala qudrah. Kalau ni kita kata cakap ni atas jalan fardu takdir. Fardu takdir lah kalau Allah tu tak ada sifat qudrah, tentulah Allah lemah. Tentulah Allah itu lemah. Kalau lah fardu takdir Tuhan tu tak ada sifat qudrah, maka Allah pun lemah. Lemah sebab tak ada sifat qudrah. Maka jika lemah ia, jika fardu takdir lemah ia ya Allah, nescaya tidak menjadi ia Allah akan makhluk ini. Kalau Allah tu lemah, macam manalah dia nak buat makhluk ini? Maka tak jadilah makhluk ini. Sebab lemah. Yang nak boleh buat makhluk ini sebab ada berkuasa. Tapi kalau Allah lemah, kalau fardu takdir lemah lah, maka tak bolehlah nak jadi makhluk ini. Dan iaitu menjadi akan makhluk ini dan iaitu tidak menjadi ia Allah akan makhluk ini batil, karut. Mustahil lah Allah Ta'ala tak menjadikan makhluk ini. Batil. Sebab apa? Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Kita tengok makhluk ini ada dah. Kita tengok dengan mata kepala kita. Musyahadah maknanya memandang dengan mata kepala kita tu lah. Kita duk tengok ni makhluk duk ada. Mana boleh kita kata Tuhan tu lemah? Mustahil lah Tuhan tu lemah. Sebab kita tengok dengan mata kepala kita, makhluk ni duk ada lah. Tu maksudnya. Maka tetaplah ada qudrah, maka tetaplah ada sifat qudrah pada Allah Ta'ala. Tetaplah. Tuhan mesti ada sifat qudrah. Dalil dia makhluk inilah kita nampak dengan mata kepala kita duk ada siap dah. Takkan Tuhan lemah kot. Tu maksudnya. Dan tidaklah lemah. Tu. Bila Allah tu ada qudrah, maka tidaklah lemah. Baik. Inilah
iaitulah tetap ada qudrah pada Allah Ta'ala dan tidak lemah tu. Inilah yang dipegang dan yang diakui, yang diiktiqad di dalam hati mukallaf tadi, yang sebenar, yang betul, yang membetuli pengakuan itu, pengakuan di dalam hati tadi ni dengan pengakuan Allah Ta'ala. Maknanya membetuli pengakuan kita dengan pengakuan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, seperti firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, yakhluqullahu ma yasha'u innallaha ala kulli syai'in qadir. Surah An-Nur ayat 45. Jadi pengakuan kita tadi yang mengatakan Allah tu ada sifat qudrah dan Allah tu tidak lemah, membetuli dengan pengakuan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran tadi, artinya menjadi oleh Allah akan barang yang menghendaki ia Allah, bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu itu yang kuasa, yang kuasa yakni yang dengan sifat berkuasa lah, yang kuasa ia Allah dengan sifat berkuasa. Maka nyata pada ayat itu, pada ayat tadi ni, yakhluqullah tadi ni, surah An-Nur ayat 45 tu, maka nyatalah pada ayat itu bahawasanya Allah Ta'ala yang menjadikan makhluk ini. Jadi bukti dah, terbukti dah, nyata dah pada ayat tersebut yang menjadikan makhluk ini Allah Ta'ala lah. Dan ianya Allah ada sifat qudrah, wajib ada sifat qudrah, artinya qudrah berkuasa. Bila sebut Allah tu ada berkuasa, tidak lemah. Dua ni nak kena pegang ni, nak kena i'tikad dalam hati, Allah tu ada sifat berkuasa dan tidak lemah. Tu tidak lemah ni dipanggil istihalah. Bila diri, kalau diri lemah tu mustahil. Yang nak kena pegangnya tidak lemah. Wallahu a'lam ay alimun. Bermula Allah Ta'ala lah yang mengetahui. Baik, itulah bahasan sifat yang ketujuh, iaitulah sifat qudrah. Baik, mudah-mudahan live kita pagi ini sedikit sebanyak dapat menambah ilmu kita. Mudah-mudahan live ini memberi manfaat untuk semualah, insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu pada live kali ini. Mudah-mudahan semua dapat mengambil manfaat lah, insyaAllah. Baik, jadi yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kurang dan yang lemah daripada kelemahan diri sendiri. Jika sekiranya yang ada yang nak dengar ataupun yang nak tengok rakaman, boleh tengok di channel YouTube saya. Boleh masuk terus tengok di profile saya. Dekat situ dia ada tanda tanda YouTube tu, simbol YouTube tu, boleh tekan terus masuk dalam YouTube. Dalam YouTube saya up semua yang saya rakam ni lah, dan boleh tengok balik daripada awal, insyaAllah. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat untuk semua. Jadi sekadar itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.